Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar standard pembelajaran 9.4.1 menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga. Contoh, rajah menunjukkan dua buah segitiga ABC dan ACD. Diberi sudut CAD ialah sudut tirus. Hitungkan panjang BC. Okey, saya keluarkan segitiga ABC. Macam mana kita nak kira panjang BC? Jadi kita boleh gunakan petua kosinus ya. Ni petua kosinus ya. Kita masukkan nilai A kuasa 2. A tu adalah BC. Jadi BC kuasa 2 sama dengan 9.4 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tolak 2 darab 9.4 darab 6 darab cos 28 darjah. Boleh tekan sekaligus. Jadi kita dapat BC kuasa 2 sama dengan 24.7635. Maka BC sama dengan tekan punca kuasa 2. Kita dapatlah 4.9763 cm. Okey, soalan B. Dia nak cari sudut CAD. Ya, dia nak cari sudut ini. Okey, saya keluarkan segitiga. Baik. Kita nak guna petua apa? Okey, kita buat anak panah. Okey, kita nampak dia petua sinus kan? Okey, petua sinus. Kita gantikan nilai ya. Jadi sin A per 7.5 sama dengan sin 50 per 6. Maka kita dapatlah nilai A sama dengan 73.25 darjah ya. Okey, C. Cari luas ABCD. Okey. Luas ABCD adalah sama dengan luas ABC tambah luas ACD. Jadi kita kenalah kira luas segitiga satu-satu Okey, luas segitiga formula dia adalah ini. Setengah darab A darab B sin C. Jadi luas segitiga ABC adalah setengah darab 9.4 darab 6 darab sin 28 darjah. Boleh tekan sekaligus, kita dapatlah 13.2391 cm persegi. Okey, kemudian kita nak kira pula luas segitiga yang ini, ACD. Baik, kalau kita nak gunakan sudut A, ya, panjang AD tak tahu. Ya. Kalau kita nak gunakan sudut D, panjang AD pun tak tahu. Kalau kita nak gunakan yang ini, sudut C pula tak tahu. Tapi kita boleh kirakan sudut C. Sudut C sama dengan 180 tolak 73.25 tolak 50. Dapatlah 56.75 darjah. Maka kita boleh guna kita boleh gunakan sudut C ini ya. Jadi luas segitiga ACD sama dengan setengah darab 6 darab 7.5 darab sin 56.75 darjah. Dapatlah luas dia 18.8164 cm persegi. Maka luas ABCD kita tambahkan, kita dapatlah 32.0555 cm persegi. Okey, soalan D dia tanya, jarak terpendek dari titik D ke garisan AC. Okey, di manakah jarak terpendek dari titik D ke garisan AC? Adakah garisan AD ataupun garisan CD? Okey, garisan jarak terpendeknya adalah garisan ini. Kita bina satu garis lurus yang berserenjang dengan garisan AC, maka inilah dia jarak terpendek ya. Okey. Di mana jarak terpendek ini kita tahu dia adalah tinggi. Dia adalah tinggi segitiga ini, manakala AC ni adalah tapak. Jadi macam mana kita nak kira tinggi segitiga ini? Kita gunakan maklumat luas. Luas ACD kita dah kira tadi. Dekat mana sini? Luas ACD sama dengan 18.8164. Tapak kita tahu, tinggi kita tak tahu. Jadi kita gunakan formula luas setengah darab tapak darab tinggi. Sama dengan 18.8164. Masukkan nilai, maka dapatlah
nilai tinggi segitiga ini. Ya, jadi jarak terpendek dari titik D ke garisan AC ialah 6.2721 cm. Baik, buat latihan di dalam buku kerja muka surat 185. Contoh berikutnya, Encik Tan bercadang untuk mengecat bahagian bumbung garaj keretanya. Rajah di sebelah ialah lakaran pandangan hadapan bumbung garaj itu. Dia mendapati panjang kayu di satu bahagian bumbung lebih panjang daripada kayu di bahagian bumbung yang satu lagi. Hitung panjang kayu pada bahagian bumbung yang lebih panjang, ya, dan jarak di antara kedua-dua dinding garaj. Okey, soalan pertama, disuruh hitung panjang kayu pada bahagian bumbung yang paling panjang. Panjang kayu inilah, ya. Okey, jadi kalau kita buat anak panah, kita boleh guna petua apa ni? Petua sin, ya. Masuk saja nilai dia. Okey, sebelum tu katakan ini A, ini B, ini C, ya. Jadi kita masukkan nilai, ya, BC per sin 50 sama dengan 5.2 per sin 30. Maka kita dapatlah nilai BC. Jadi, ya, maka panjang kayu pada bahagian bumbung yang lebih panjang ialah 7.9669 meter. Okey. Soalan kedua ditanya, cari jarak di antara kedua-dua dinding garaj. Okey, ni dinding garaj. Maka kita nak cari berapa panjang ni, berapa jarak antara A, B ni. Baik. Okey, macam mana kita nak kira panjang AB? Okey. Kita boleh kira sudut C kan? Sudut C 180 tolak 30 tolak 50 dapat 100 kan? Jadi, kita buat anak panah. Kita boleh guna petua sin lagi kan? Okey, kita boleh guna petua sin lagi, iaitu AB per sin 100 sama dengan 5.2 per sin 30. Boleh juga guna 50 dengan 7.9669 ni boleh juga. Tapi saya tak guna sebab nombor dia panjang. Boleh je, ya. Maka kita dapatlah panjang AB iaitu 10.242 meter. Maka jarak di antara kedua-dua dinding garaj ialah 10.242 meter. Okay, soalan B dia cakap, kita nak kira luas bahagian hadapan bumbung. Kita nak kira luas segitiga ni. Luas segitiga, formula dia ini, setengah darab A, darab B, darab sin C kan. Okay. Kita masukkan nilai, ya. Katakan kita nak guna sudut kandung 50, ya. Jadi, luas dia adalah setengah darab 5.2, darab 12, darab 10.242, darab sin 50. Maka kita dapatlah luas segitiga ABC ialah 20.3992. Ataupun, awak boleh guna sudut kandung 30. Boleh juga, ya. Ataupun, kalau tak nak guna formula luas segitiga ini, kita boleh guna rumus Heron. Sebab kita tahu ketiga-tiga sisi. Tapi kalau saya guna formula luas ni lebih mudah. Pendek sikit jalan kerja dia. Okey, boleh, ha? Baik, jadi buat latihan di dalam buku teks muka surat 265. Latih diri 9.10 soalan nombor 1. Okey, penyelesaian masalah 3 matra. Okey, maksud 3 matra ni adalah 3 dimensi. Baik. Rajah menunjukkan sebuah kuboid. Hitungkan sudut TQU. Di manakah sudut TQU? Okey, di sini, ya. Macam mana kita nak cari sudut TQU? Okey, saya keluarkan segitiga ni untuk lebih mudah nampak, ya. Okey. UT panjang dia 8. Kenapa UT ni panjang dia 8? Sebab dia kuboid kan. Sini QR 8, jadi UT pun 8 lah. Okey. UQ tak tahu. UQ ni kita tak tahu. Tapi boleh cari. Okey, perasan tak? Segitiga UPQ ni, ya, segitiga UPQ ni, dia adalah segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak. Jadi, panjang UQ boleh cari kan? Dengan menggunakan teorem Pythagoras. Jadi, QU kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 dapatlah panjang QU. 11.1803 cm. Baik. Kemudian,
Panjang TQ pula tak tahu. Macam mana kita nak cari panjang TQ? Okey. Kalau saya buat garisan di sini, kita akan dapat satu lagi segitiga kan? Segitiga TSQ. Okey. Di mana panjang TS 5. Kenapa 5? Sebab UP pun 5 kan? Jadi TS pun 5 lah. Okey. Jadi kalau dekat sini TQ pun tak tahu, SQ pun tak tahu. SQ pun tak tahu. Tapi perasan tak ada satu lagi segitiga? SPQ. Segitiga SPQ. PQ 10, PS 8. Kenapa 8? Sebab QR 8, jadi PS pun 8. Dan ini segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak. Jadi bolehlah cari SQ kan? Dengan menggunakan teorem Pythagoras lagi. Jadi SQ kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tekan punca kuasa, dapatlah SQ sama dengan 12.8062 cm. Okey. Kemudian macam mana nak cari TQ? Okey, macam mana cari TQ? Ini pun segitiga bersudut tegak. Dia 90 darjah di sini. Jadi, guna lagi teorem Pythagoras untuk mencari TQ. Maka dapatlah TQ sama dengan 13.7477 cm. Maka dapatlah TQ di sini kan. Okey. Kita nak cari apa sebenarnya tadi? Nak cari sudut TQU. Nak cari sudut TQU. Okey. Maklumat sisi dah tahu, kita boleh guna petua cosinus. Kita boleh guna petua cosinus. Di mana nilai A adalah 8 ya. Cos A itu adalah cos Q. B dan C itu adalah yang ni. Sudut bersebelah sisi ini ya. Jadi kita masukkan nilai 8 kuasa 2 sama dengan 13.7477 kuasa 2 tambah 11.1803 kuasa 2 tolak 2 darab ini cos Q. Okey. Tekan kalkulator 8 kuasa 2, tekan ni dulu, kemudian tekan ni. Okey, kemudian pindahlah macam biasa ya. Cos Q ni kita pindahkan ke sebelah kiri sebab nak jadikan dia positif. 64 pindah ke kanan, maka kita dapat nilai cos Q dan nilai sudut Q, iaitu 35.59 darjah ya. Maka sudut TQU adalah 35.59 darjah. Okey, A dah siap ya. Okey, B. Cari luas segitiga TQU. Okey. Segitiga TQU. Ini segitiga dia. Okey. Maklumat dah ada. Jadi kita boleh guna formula luas yang ini. Setengah darab A darab B sin C. Bermaksud setengah darab 11.1803 darab 13.7477 darab sin 35.59 darjah. Dapatlah luas segitiga TQU bersamaan dengan 44.7262 cm persegi. Boleh Okey, latihan buku kerja muka surat 186 sehingga 187. Contoh berikutnya, raja di sebelah menunjukkan sebuah prisma kaca dan lakaran bagi prisma itu. Kerata rentas prisma itu berbentuk segitiga sama sisi yang berukuran 6 cm setiap sisi. Okey, kerata rentas tu maksudnya yang atas ni. Yang atas ni berbentuk segitiga sama sisi berukuran 6 cm setiap sisi. Bermaksud panjang ini semua ni 6 kan? 6, 6, 6. Dan tinggi prisma itu ialah 8 cm. Okey, tinggi dia 8. Hitung sudut antara garisan BD dengan garisan CD. Di manakah sudut antara garisan BD dengan garisan CD? Jadi inilah sudut dia. Kita nak cari sudut ini. Sudut BDC. Okey. Jadi macam mana cari sudut BDC? Langkah pertama saya keluarkan segitiga ini. Segitiga DEC. Saya keluarkan DEC di mana sudut ini 90 darjah. Kalau awak lihat sudut ni 90 darjah sudut DEC 90 darjah. Jadi kita boleh cari CD kan dengan menggunakan teorem Pythagoras. 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tekan punca kuasa 2 dapat 10. Maka panjang CD ialah 10. Okey. Kemudian saya keluarkan segitiga BCD
Panjang CD 10. Kemudian BC ni 6. Kenapa 6? Sebab tapak dengan atas ni pun sama kan, 6 kan. Okey. Kita nak cari sudut ini, ya, sudut D ni. Tapi masalahnya panjang BD tak tahu. Panjang BD ni kita tak tahu. Okey, kalau perhatikan dia ada segitiga di sini, DAB. Segitiga DAB di mana panjang AB 6, ni 6, tapak dia 6. Tinggi dia 8, tinggi dia 8. Dan dia adalah segitiga bersudut tegak. Dia adalah segitiga bersudut tegak. Jadi kita bolehlah cari panjang BD dengan menggunakan teorem Pythagoras tadi. Ataupun kalau awak dah hafal kan, awak dah hafal 6, 8, 10. Itulah panjang BD. Maka kalau kita dah ada 3 sisi, bolehlah cari sudut D dengan menggunakan petua kosinus. Masukkan nilai A iaitu 6. 6 kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. Tolak 2 darab 10 darab 10 darab cos D. Okay, kita selesaikan macam biasa. Kita dapatlah nilai D bersamaan dengan 34.92 darjah. Okay. Maka sudut antara garisan BD dengan CD ialah 34.92 darjah. Okay, soalan B, dia nak cari luas segitiga BCD. Nak cari luas segitiga BCD, ya. Okay, luas segitiga kita boleh gunakan formula setengah darab A darab B darab sin C. Kita guna ini, ya. Bermaksud setengah darab 10 darab 10 darab sin 34.92. Kita dapatlah luas segitiga BCD bersamaan dengan 28.6216 cm persegi. Ataupun kalau kita nak gunakan rumus Heron pun boleh. Sebab ketiga-tiga sisi diketahui, kita boleh guna rumus Heron. Tapi saya lebih suka guna rumus ini sebab dia lebih mudah, ya. Baik, C. Cari sudut antara satah BCD dengan satah tegak BCEF. Sudut di antara satah BCD, okay, ni nama dia satah BCD yang melorek ni, dengan satah tegak BCF. Okay, BCEF. Satah tegak BCEF yang ini, yang menegak ni lah. Di manakah sudut antara dua satah ini? Okey, baik. Ulang balik, ya. Di manakah sudut di antara dua satah ini? BCD dengan BCEF. Di manakah sudut dia? Baik. Kalau saya buat satu garis lurus di tengah-tengah, di antara satah BCEF ini, ya. Kemudian saya panjangkan garis tersebut ke titik D. Kemudian daripada titik D, saya sambungkan titik tersebut ke garisan tengah-tengah tadi, ya. Maka inilah sudut yang dimaksudkan, ya, sudut di antara satah BCD dengan satah tegak BCEF. Inilah sudut yang kita nak cari. Baik. Katakan, ya, titik tengah ni X, yang atas ni Y. Okey, jadi bermaksud kita nak cari sudut DXY, ya. Baik, saya keluarkan segitiga tersebut. Okey, ini 8, XY 8. Sebab dia cakap tinggi tadi 8. Okey. DY tak tahu. Panjang DY tak tahu. Tapi segitiga ni, ya, kita boleh lukis segitiga DEY di mana DE kita tahu iaitu 6. Kenapa 6? Sebab sisi tadi 6 kan? Sisi tadi 6. Kemudian YE 3. Kenapa 3? Sebab kan ke BC ni 6, X tu titik tengah. Jadi bermaksud 3 lah. YE tu 3 lah. Dan segitiga DYE ni segitiga bersudut tegak. Kalau awak perhatikan dia segitiga bersudut tegak, maka kita boleh cari panjang DY dengan menggunakan teorem Pythagoras. 6 kuasa 2 sama dengan DY kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Jadi kita dapatlah panjang DY iaitu 5.1962 cm. Okey. Jadi macam mana kita nak cari sudut X ini? Okey, kita boleh cari dah, ya. Dengan menggunakan ini, dengan menggunakan sin cos tan. Kenapa kita boleh guna formula ini? Sebab ni, segitiga DYX tu adalah segitiga bersudut tegak.
dia segitiga bersudut tegak, kita boleh guna sin cos tan. Okey, kita label dulu. Ini adalah sisi sebelah, ini adalah sisi bertentangan, T tentang, ini adalah sisi hipotenus. Jadi kita nak gunakan mana satu? Nak guna sin ke cos ke tan? Kita guna tan sebab hipotenus tak tahu. Jadi tan X sama dengan T bahagi S. Bermaksud T adalah ini 5.1962 bahagi S ialah 8. Kita dapat tan X sama dengan 0.6495 dan sudut X sama dengan 33 darjah. Ya, maka sudut ini, sudut di antara satah BCD dengan satah tegak BCEF ialah 33 darjah. Boleh Okey, jadi sila buat latihan di dalam buku teks muka surat 265, latih diri 9.10 dan latihan intensif 9.4. Sekian, terima kasih.